Terima kasih Saudara Pengacara Majlis, Saudara Muhammad Fadil Ismail, Ketua Penerangan PAS Batu Raki, Dun Batu Raki. Yang menghormati lagi kasihi Ustaz Muhammad Fauzi Muda, YTP PAS Kawasan Steel. Yang menghormati lagi kasihi Wawin Hambur, yang berhormat Dr. Randes Mahkamah Jahamlin, yang menghormati lagi kasihi Tuan Rumah yang memberi peluang untuk kita berceramah pada malam ini, yang menghormati lagi kasihi sahabat Anmo, saudara Mak Zain dan keluarga isteri dia, mari malam ni berpagi Amo tupai duduk rumah dia hotel ni, sementara tunggu masuk untuk Amo main ceramah sini, makan nasi, minum air, colek tepuk apa semua rumah dia. Barisan kepimpinan PAS, barisan kepimpinan parti-parti dalam Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, Pak Amo hormati sekalian, selamat malam dan merasa belum terlambat untuk Amo ucapkan selamat Hari Raya. Pasal kita dekat dengan pilihan raya ni, kita bagi masuk untuk beraya tu panjang, sebulan lebih. Jadi seperti mana yang telah diperkenalkan oleh saudara Ustaz Muhammad Fadil Muda dan juga saudara pengurusi majlis tadi, dia kata Amo ni namanya Lau Ching Chua. Amo orang panggil Cikgu Lau. Nama lemu Amo di negeri Kelantan, di kampung Amo Cikgu Rosik. Tu nama lemu Amo. Dicari Cikgu Lau payah jumpa. Dicari mana rumah Cikgu Rosik. Rosik mana? Rosik Cina. Jumpa selalu. Tu dah. Ni Amo. Lau Ching Chua. Lam alif waw, coyonu, cowaw alif, lau Ching Chua. Cerak tak? Pasal kalau ayat Qurani, takut pocik-pocik tak berapa cerak, tak berapa jelak. Amo ejo kot jawi, bolehlah hudud-hudud. Boleh hudud-hudud. Jadi Amo ni adalah bekas setiausaha Parti Gerakan Negeri Kelantan, dan Amo pegang jawatan selaku Parti Gerakan Negeri Kelantan. Sebagai setiausaha Parti Gerakan Negeri Kelantan ini tidak lama, sebentar saja, hanya 24 tahun sahaja. 24 tahun, tak lama, sebentar saja. Dia muda, tak tua. Boleh faham kalau Amo kecek bangsa Kelantan ni, faham tak? Faham, tak apa. Kalau tak boleh kok bangsa Kelantan pun Amo boleh. Tetapi apabila Amo main Ganu, Amo pergi ke Pahang, semua orang di sana, dia kata cikgu, kecek bahasa Kelantan, dia kata. Pokok kita nak dengar cikgu kecek Kelantan. Amo suruh kecek Kelantan, supaya ajak makan pulut, Amo suka benar. Tu, nah? Boleh tak? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita ni bila nak mengundi? Amo ni duduk ceramah, jok bulan 1 lagi. Ceramah, Alif Pak ni lah. Pak Alif parti-parti Pakatan Rakyat ni sejak bulan 1 lagi. Ceramah semasa apa jadi setiausaha Parti Gerakan itu parti dalam komponen Barisan Nasional tu 24 tahun dah. Biarlah tu kita tinggal ada. Tapi jangan rusing. Pasalnya walaupun start bulan 1, hari ni dalam bulan 9 baru 8 bulan setengah Amo ceramah, Amo rasa Amo pada habis je. Pak Amo waktu kerja oleh sana 24 tahun dulu, selesai semua. Selesai tu. Lah ni boleh utuh tu. Utuh tu alih pokok Pakatan Rakyat ni. Pasal apa? Pasal Amo nak mayar pelajar. Amo nak mayar. Bukan siapa. Dulu Amo ruak kerja. Amo tak tahu. Kata kereta api hak mana itu, dia jahri. Kereta api hak mana itu sudah jahri. Amo tak tahu. Amo duduk atas tu. Amo tahu dia jahri. Amo lompat tu lebih cepat-cepat. Amo naik atas kereta api pokok ni pula. Pasal Amo yakin dan percaya kereta api pokok ni masih lagi berada di atas rel. Masih lagi berada di atas landasan yang betul.
Amo tahu sih ya tu balik sekali buat lain tu. Pasal apa amo kata macam ni? Pasalnya pokok UMNO Barisan Nasional, terutamanya pemimpin-pemimpin UMNO, dia tidak penuh ada rasa untuk membantu negara. Dia tidak penuh ada rasa untuk membantu rakyat. Dia pegang jawatan dalam UMNO semata-mata untuk mereka berjuang bagi mendapat projek-projek kepada mereka dan kroni-kroni mereka untuk menjadikan pokok dia orang kaya. Sebab itu, amo tempat lain, amo rasa lebih kurang dengan di Kelantan. Di Kelantan, ketua-ketua bahagian UMNO, ketua pemuda, ketua wanita, EJK bahagian cawangan dan sebagainya, semuanya berjuang untuk pegang jawatan untuk dapat projek. Kerana bila dia dapat projek, dia akan menjadi orang kaya yang cepat. Dia akan cepat kaya. Apa ni EJK Barisan Nasional Negeri Kelantan? Datuk Mustafa Mamat itu bos Ambo. Dibaca Ambo timbalan kepada Datuk Dr. Awang Adik Hussein. Timbalan Menteri Kewangan. Tetapi Ambo tinggal belakang. Lo ni bagi Ambo, bos Ambo ialah yang amat berhormat Tuan Guru Bentara Setia Togu Nia Aziz. Itu bos Ambo. Bukan dah Datuk Mustafa. Bukan Datuk Awang Adik. Minta maaf. Ambo tinggal dia. Pasal Ambo tahu perjuangan dia itu sudah tidak lagi ikhlas untuk membina negara Malaysia, untuk menjanjikan masa depan yang cemerlang dan gemilang untuk negara kita. Tak ada. Harapan kita hanya pokok barisan pembangkang yang hari ini dan selepas ini kita hadap pokok Pakatan Rakyat ini, parti-parti komponen Pakatan Rakyat akan bergabung untuk menawan Putrajaya dan seterusnya menerajui pentadbiran kerajaan pusat di negara kita. Keadaan yang kita dapati hari ini, suasana semasa parti politik kita dapati hari ini, iklim politik negara kita memang berpihak kepada pokok Pakatan Rakyat. Memang berpihak kepada pokok Pakatan Rakyat. Kita dapati pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Dulu semasa dia duduk dalam perkhidmatan awam, dia ini nampaknya seolah-olah orang UMNO, seolah-olah penyokong Barisan Nasional. Pakai baju biru semua. Kalau batik pun batik biru. Piyuh tak pakai sokok. Pakai sokok. Pokok tu. Tetapi benar pecing pun masuk pak. Pun masuk DAP. Dia masuk keadilan. Tak ada salah satu. Pokok-pokok pegawai tinggi kerajaan ni golongan-golongan profesional. Ketua polis dah, pemimpin-pemimpin tertinggi dalam angkatan tentera lah, macam-macam. Pegawai-pegawai tinggi, ketua pengarah pelajaran, ketua pengarah KPJN, Negeri Kelantan, semua masuk pak. Masuk. Memberi sokongan kepada parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Itu yang sedang berlaku hari ini. Itu pegawai-pegawai tinggi yang sudah kecil. Pegawai-pegawai kerajaan hari ini, pegawai-pegawai dalam yang masih lagi berkhidmat dalam perkhidmatan awam, cikgu-cikgu kau, polis sendiri kau, misi kau, doktor kau, tak kira lah. Asal dia itu pegawai-pegawai kerajaan, dia itu seolah-olah nak memberi sokongan kepada Barisan Nasional, kepada UMNO. Tetapi percayalah adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, Ambo tahu, terutamanya cikgu-cikgu. Sebab Ambo ini ialah bekas guru besar yang pencen. Ambo juga cikgu. Sampai sekarang ini masih ramai lagi sahabat-sahabat Ambo, kawan-kawan Ambo yang masih lagi menjadi cikgu, yang belum pencen. Waktu tu, Ambo jumpa dia, Ambo tanya, aku duk biasa cikgu-cikgu lo ni 70% ada tu. Sokong Pakatan Rakyat. Terutama Parti PAH. Salah dia kata salah. Tak betul. Mu tak tahu. Pak, berapa peratus? 90%. 90%. Pak Poy yang kita ngomong. Orang bersih dia kata. Di Kelantan ni orang bersih dia kepada Barisan Nasional. Pak Poy, boleh Najib mari, boleh Muhyiddin mari. Dia paksa cikgu-cikgu kaki tangan kerajaan dan sebagainya untuk pergi tempat majlis yang Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri hadir.
nak tunjuk pada Perdana Menteri dan Kepala Perdana Menteri bahawasanya orang Kelantan ni memberi sokongan yang padu menyebabkan ramai yang hadir di tempat majlis-majlis yang melibatkan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Dia buat lagu mana? Sebuah sekolah 20 orang hantar. Sekolah kecil sikit 15 orang. Sekolah besar lagi 30 orang. Wajib cikgu-cikgu tuan banyak cikgu pasal pengalaman amal sebagai cikgu wajib kena hadir dan hadir di situ dia bagi ikut PPD pula. PPD Pasir Putih sini, Kota Baru sini, macam sini disaing nama jadi cikgu-cikgu ni dah nak boleh pagi mengajar jelek lidah dah tonggek punggul-punggul dah lepas lek petang kena pergi pula pak majlis dah ni. Betulah puak-puak ni tak berapa setuju. Bila tak berapa setuju, dia pergi juga tak pergi tindakan disiplin boleh diambil. Balau, mata ulu, susah, tangan pakat. Bila jujur ngepek, bobek, ngepek malu. Bokol lek ngepek. Ngepek. Bila saing belang saing. Jujur kelik pula. Najib tak ada lagi kelik dah. Wani ni. Jujur politik. Alik kita kelik nak masuk tu. Itu yang berlaku. Menyebabkan kaki tangan kerajaan masuk. Sebab itu Amor kata, UMNO Barisan Nasional dia membuat sesuatu tindakan yang tidak cerdik. Kurang profesional. Kerana dia tak fikir psikologi. Orang ni bila kita paksa. Ya mana? Kalau dia nak pergi lelek, dia tak berapa nak pergi. Bila dipaksa. Tu. Apa yang sedang berlaku lagi ni? Tetapi, lagu turun cikgu. Susu duduk. Celah, baik. Baca surat khabar harakat. Susu, takut cikgu besar nampak. Cikgu besar tu, dia guru, tak berapa nak turun mari. Dia jeling kiri, jeling kanan, jeling kiri, jeling kanan. Kau nak jeling mata-mata. Dia itak cikgu dia. Bapa? Dia duduk baca harakat juga, dia takut cikgu dia tahu. Tu cikgu besar. Cikgu besar pun sokong pak, cikgu kecil pun sokong pak. Cikgu besar pun baca harakat, cikgu kecil pun baca harakat. Cikgu besar baca suara keadilan, cikgu kecil pun baca suara keadilan juga. Jangan-jangan dia baca putusan Malaysia dengan berita harian. Pasal apa? Pasal dia tahu surat khabar ni tidak memberi laporan yang betul. Berlaku. Kok betul dalam surat khabar ni kalau dia bagi ada nombor ekor, itu betul. Ada nombor ekor tu dia surat khabar. Supaya juga dengan TV. Dengan TV. TV 1, TV 2, TV 3 tu suku. TV 3 suku panggil ni. Dulu TV 3 nanti tambah suku di belakang. Allah buat tu juga benar. Anak leader UMNO Barisan Nasional yang menyebarkan fitnah nombor 1 dalam negara kita, Malaysia. Hari-hari. Dia tuduh pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat tu lagu ni. Dan tiap-tiap hari dia belajar. Pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat ni dia belajar hari-hari. Dia hancur hari-hari. Dia jadi batu api. Dia nak suruh antara pemimpin PAS, Keadilan dan DAP ni belajar. Saya balut sama dia. Dia tiru dasar yang ditinggalkan oleh British semasa menjajah negara kita. Sebelum 31 Ogos 1957, sebelum memberi kemerdekaan pada negara kita Malaysia ini, British ini mengamalkan dasar belajar. Pecah dan perintah. Orang putih panggil divide and rule. Ni dasar yang diperkenalkan oleh British dulu, dan dasar inilah yang diterima oleh UMNO kerana dia berguru dengan penjajah orang putih dulu. Lagu tu dia buat. Tetapi setakat ini Abang rasa bersyukur kepada Tuhan kerana pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat ini tidak bodoh. Belajar pun hatut pun tak tumbik api. Hatut pun tak tumbik api. Pasal pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat sudah cerdik. Dia tidak ada cara lain. Dahlah pegawai-pegawai kerajaan peringkat profesional sudah tidak memberi sokongan lagi kepada UMNO Barisan Nasional. Budak-budak sekolah duduk lagi di universiti. Budak-budak ni tentulah dia sangat
sangat gembira apabila ada pihak yang menyatakan apabila Pakatan Rakyat memerintah pelajaran percuma akan diberi kepada pelajar ini daripada sekolah rendah hingga ke universiti. Mungkinnya PTPTN tak apa. Kerajaan Pakatan Rakyat boleh tolong bayar. Boleh tolong bayar. Betul lah dia sokong. Anak-anak kita mengaji institusi pengajian tinggi. Memberi sokongan yang pada Pakatan Rakyat. Budak-budak universiti yang tidak menyokong Pakatan Rakyat tu, budak-budak universiti kepala otak dia sudah masuk air dan angin. Masuk air. Sebab tu dia tak sokong. Kerana apa masuk air? Kerana apa masuk angin? Kerana disumat oleh orang-orang UMNO. Sebab apa UMNO sumat? Kerana UMNO sudah hilang arah dan tujuan. Dia sudah jadi kelam kabut. Dia sudah jadi penamata. Tak apa lah penamata pun. Pasal apa? Pasal dia dapati di negara kita, masyarakat kawasan bandar sudah lagi tidak memberi undi, tidak lagi memberi sokongan pada UMNO Barisan Nasional. Orang-orang bandar. Tengok dalam Malaysia ni, ibu-ibu negeri dalam Malaysia ni, negeri mana orang UMNO benar? Ada semua. Johor yang berasa, Johor Bahru. So, orang lain, halau belakang. Kota Baru, mana? Kota Baru tak tahu kira lah. Kota Baru ni sebutin negeri pun, orang Kelantan ni, dia babin. Dia tak hak tu dulu. Biarlah, orang kata tak kerti metok. Biarlah, tak kerti pakai seluar, dia pakai jubah. Dia tak apa. Pasal pakaian itu bukan melambangkan kebijaksanaan dia. Bukan pakaian. Keluar tu kalau dia pakai baju kut dengan nektar, dia tak jadi orang, dia keluar situ. Dah. Tapi orang yang bijak ni, dia pakai sudah bakul pun dia tak bijak. Kata dia tak panas. Itu. Orang-orang di negeri-negeri lain juga, di bandar-bandar, semuanya memberi sokongan kepada parti-parti Pakatan Rakyat. Sudah memberi sokongan kepada parti-parti Pakatan Rakyat. Orang-orang yang menerima media-media, bukan dari arus perdana, bukan dari TV3, bukan dari utusan. Dia tengok internet. Dia tengok, dia panggil hari ini media alternatif. Facebook, Twitter. Batuk, kata duduk orang tu, batuk lalu. Ramah tu kok orang yang besar tu. Sudah tidak memberi sokongan lagi. Semua. Learning. Orang-orang di Sabah Sarawak tu. Dengar tak berita di Sabah Sarawak? Di Sabah terutamanya beberapa orang pemimpin-pemimpin besar. Termasuk yang bawa UMNO masuk ke Sabah. Sudah memberi sokongan. Sudah lompat masuk. Dalam Pakatan Rakyat yang terbaru ialah Yahya Lampung, Datuk Tan Sri Ibrahim Menudin, Lazim Ukin, Wilfred Bambring, juga ramai lagi yang tunggu masa Perdana Menteri istihad, bubar parlimen, ramai lagi pemimpin-pemimpin yang masih berada dalam komponen parti-parti komponen Barisan Nasional akan lompat menyertai parti dalam Pakatan Rakyat. Kita tunggu dan kita lihat. Kita tunggu dan kita lihat. Demikian juga di kalangan pemimpin orang-orang bukan Melayu. Di kalangan orang-orang bukan Melayu. Orang Cina, orang India, orang macam-macam lagi itu juga sudah tidak percaya lagi kepada UMNO Barisan Nasional. Orang bukan Melayu ni, terutamanya orang Cina, 80% sudah memberi sokongan pada parti Pakatan Rakyat. Orang Cina ni sudah pandai pakai pak. Orang Cina ni sudah boleh ngepi untuk parti pak. Hal ni dah kecek ni Cina kan? Kau tak ingat? Ni Cina ni, Lasin Jual tak ada orang Melayu nama Lasin Jual raya dunia ni. Orang Cina. Dan amal bukan agama Islam. Tetapi amal bersama untuk menyokong parti Islam di Malaysia. Kalau amal boleh sama, amal boleh sokong parti PAS, amal boleh ajak orang-orang Cina untuk sokong parti PAS, amal juga boleh ajak orang-orang Melayu untuk sokong parti PAS. Dan orang Melayu yang tidak memberi sokongan pada parti PAS tu, duduk buat apa lagi? Tunggu apa lagi?
Tunggu apa lagi? Tak punya adik kata terbalik dah dunia dah ni. Cikgu Lau tu Cino dah ajak pokok kita orang Melayu ni sokompak. Sepatutnya kita orang Melayu ni ada orang Cina masuk kompak dia kata. Tak punya adik kata terbalik dah dia kata. Tak ambil. Balik mikir malam ni. Tidur pejam mata. Dengar hamba wayak tu mikir betul ke tu? Mikir betul ke tu? Kita buat apa lagi duduk sokong parti hok punuh tu? Parti-parti yang bergelombang dengan banyak dosa, rasuah dan sebagainya. Dia rasuah, sudah tidak ada upah lagi untuk nak mengubah pokok UMNO Barisan Nasional ni daripada melakukan rasuah sudah tak ada upah tu. Telah dengan botol-botol ubat tersiap. Telah dengan misi-misi, telah dengan klinik-klinik tersiap, telah dengan doktor-doktor tersiap. Kita ada sosial ke mana? Pasti ini perlu kita rehatkan dulu. Bui dia rehat dulu. 55 tahun sudah cukup untuk dia mengaut segala harta kekayaan negara kita. Kita perlu menyelamatkan tanah negara kita sebelum negara kita bankruptcy. Kalau bankrupt ni apa? Orang kita ni lebih faham bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia kata muflis. Orang Kelantan, orang Melayu Kelantan dia tak tahu apa muflis. Tetapi bila kita kata bankrupt, dia tahu. Orang Kelantan dia pandai bahasa Inggeris lagi pada bahasa Melayu. Sebab tu isap rokok segerik dia panggil. Orang Kelantan orang isap rokok segerik. Atas sebuah kereta tu tak ada sebut Melayu sabuk. Bonet, cushion, steering, tayar, brake, passenger, body booster, semua brake. Dia tengok bahasa Inggeris lah tu. Tak ada bahasa Melayu tak sebut. Dah, signal. Bisa. Orang kira adu puan berasa 2 kali 5 juga. Dia sebut lagu tu juga. Ni. Jadi apabila rakyat Malaysia mula ciri hari ni, Perdana Menteri kita mula sakit kepala. Mula pening kepala. Pokok Cina. Nyaki Pak Ceramah Pak. Orang Cina naik atas pentas. Orang Ceramah Pak. Pening. Dan perkara begini tidak pernah terfikir dalam kepala otak orang-orang AMNO beberapa tahun yang lalu. Tetapi hari ini terjadi. Sehingga ramai orang Cina yang isi boleh masuk di SPP, Dewan Himpunan Penyokong PAK. Tak ada pasal-pasal, aku nak sokong PAK. Pasal apa sokong PAK hati Israel? Israel tak apa dia kata. Dan dia menjanjikan sesuatu pentadbiran yang adil kepada semua rakyat. Kita kena sokong. Waktu garanti dia tak adil. Orang UMNO ni bukan dia tak adil pada orang Cina saja, pada orang Melayu, orang kampung, orang miskin pun dia tak pernah adil. Sebab itu dasar ekonomi baru tidak pernah mencapai matlamat. Berapa puluh tahun tu duk dasar ekonomi baru nak suruh pemilikan saham Bumi Putra mencapai 30%, tak pernah tercapai hingga hari ini. Pasal apa tak tercapai? Pasal masuk poket buat dia jatuh. Dia tidak bagi pada orang-orang Melayu yang miskin yang di kampung-kampung ini, dia tak bagi. Dia bagi buat dia. Contohnya Pak 250 juta lembu Syariza tu bagi atas sorga je. Dia bagi atas sorga, sepatutnya dia kena bagi pada rakyat Malaysia. Mana pandai Taiwan lembu tu dia beri suami Syariza. Bila kau datuk tu pandai Taiwan lembu tak boleh. Sebab tu boleh biti. Dia pergi kondo kan. Beli lembu. Mampu lembu betul tidak itu. Dah. Ini yang terjadi dalam negara kita menyebabkan rakyat malu kepada kerajaan. Rakyat sudah tidak tahan lagi. Sehingga orang bukan Islam boleh memberi sokongan kepada parti Islam. Sehingga orang-orang bukan Islam sudah hilang kepercayaan pada UMNO dan Barisan Nasional. Sedangkan dalam komponen Barisan Nasional ada gerakan, ada MCA, ada MIC dan banyak lagi parti-parti lain di Sabah dan Sarawak. 13 semua bergabung dalam komponen Barisan Nasional. Tetapi orang-orang ini juga ni sudah standby. Tunggu bila ubah parlimen. Bila tarikh pilihan raya hendak dilaksanakan di negara kita, mereka sudah bersedia untuk berubah. PRU 13 bila mereka sudah bersedia untuk berubah. Sebab itu kita dapati Perdana Menteri kita jadi was-was. Nak tak si. Jok bulan 11 tahun lepas lagi dia nak muji dia. Ingat tak? Nak tak si. 4 bulan 11 bulan 3, 4 bulan 3 bulan ni. 4 bulan ni bulan 9, ni bulan 9 dah. Dia tak boleh tunggu sampai bulan 9
nilai dapat dia kena sampai 28 bulan April, bulan 4 2013. Itu dapat dah. Tak boleh pergi dah. Tak boleh nak delay dah. Dia kena secara automatik ubah negara kita. Parlimen negara kita akan terubah secara automatik. Tidak payah istihad. Pasal dia sudah habis tempoh. Dia sudah habis tempoh dia. Dapat. Dia tidak boleh. Dia takut. Pasal apa? Terlalu banyak isu-isu. Terlalu banyak isu-isu yang berjaya dicongkir oleh pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat untuk diberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia bahawasanya ini penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Penyelewengan yang paling besar sekali ialah melibatkan projek-projek di mana satu-satu projek yang dibuat itu berlipat-lipat ganda daripada kos yang sebenarnya. Sepatutnya 5 juta buat sebutir jambatan. Dia bayar 20 juta. Tetapi dia bunyi pok kroni-kroni. Anak-beranak dia. Lepas tu dia pagi. Ada orang makan utuh atas angin. Itulah yang menyebabkan serius. Terengganu ni buat cukup setahun nunggu tu. Tak ada ribut, tak ada kepul bumi. Tak ada hujan. Tak ada ribut, tak ada hujan, tak ada kepul bumi. Cipta sejarah. Satu dunia tahu Malaysia stadium utuh. Bina setahun. Tak ada gempa bumi utuh. Kalau ada gempa bumi yang merasa tak ada benda boleh berdiri bangunan hak dirikan oleh kerajaan ni utuh. Bukan saja macam mana. Sebab tu bila mari ceramah dia kan amal usi jom. Pasal nak amal bawa bodyguard amal ni buat terbang saja. Masuk waktu jumpa masjid, kita berhenti semaya. Amor bukan takut dia semaya. Bukan tak sendiri dia semaya lah. Tak apa. Amor takut tengok dia semaya masjid itu. Itu tak berusi. Bila mari sekali. Pergi negeri lain, pergi pahal pergi mana. Amor tak berapa dulu. Bila mari sekali, masjid comel. Tapi apa tak apa agak. Takut butuh. Itu yang mana rakyat Malaysia hari ini sudah sedar. Bila rakyat Malaysia sudah sedar, rakyat Malaysia tahu keburukan UMNO Barisan Nasional, Najib menjadi was-was. Nak potosih. Buat pilihan raya. Emoso, pak lembu cicing, lepas cicing, kapal selam, lepas ni, LRT lah, macam-macam. Di mana projek-projek yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pokok ni tidak menggunakan cara tender terbuka. Dia cara rundingan dia bui pokok dia, pokok UMNO, untuk pokok ini menjadi jutawan segera. Bilion-bilion dia nak biaya tu. Bilion, bukan juta dah. Bilion ni 1000 juta. So, bilion ni kita berasa sikit bila sebut 3 bilion. Buat lebuh raya Pasar Timur 5 bilion. Tak banyak 5 bilion. Orang kampung kata tak banyak. Dia tak tahu. So bilion ni 1000 juta. Banyak pada 1000 juta. Sejuta banyak pada. Alo, kita ni boleh 100,000 pun banyak dah. 10 kali 100,000 tu baru sejuta. Ni 1000 juta. Adik kakak tahu pada. Kritis 1 bilion ni memakan masa berapa lama orang boleh bilang. Tahu pada. Apa nak bagi gambaran ni supaya adik kakak rasa bahasanya 1 bilion ni banyak. Kritis 1 bilion go seria-seria. Seringgit. Go seria-seria. Bukan go 50, bukan go 100. Go seria-seria. Bila Soviet diletak untuk bila. Bukan 2 orang Soviet. Bila BT Soviet ni ambil masa selama mana baru selesai bila BT Soviet. Tahu tak tak? Boleh agak-agak tak tak? Agak-agak setahun boleh tak? Siap tak tak? Setahun. 10 tahun? Tak siap. 31 tahun 257 hari 5 jam 43 saat baru habis bila titik Soviet. Tak boleh makan ni. Tak makan, tak berak, tak kecing, tak ketuk. 31 tahun 257 hari 5 jam 43 saat.
Pada. Kalau ketuk dia kena berhenti, terak. Pada. Banyak rezeki. Banyak. Dan ada bekas menteri tahanan kita. Bila beli kapal selam, dia minta dia 1 bilion. 1 bilion USD. PT Amerika, dolar Amerika ni sama dengan 3.9 kita. Berarti 3.9 bilion untuk dia. Itu yang berlaku. Sekarang rakyat sedar. Rakyat sudah tahu. Bila rakyat sudah tahu, dia was-was bila boleh nak bubar parlimen untuk buat pilihan raya. Takut menyakit was-was ni bahaya. Kita orang Kelantan, kita orang Jatah, bukan orang Kelantan. Orang Tanung pun support dah. Orang Jatah ni kalau ada penyakit was-was, nak bini ni, nak bini. Penyakit was-was nak bini. Baik tak usah bini. Tak boleh hanya. Kalau ada penyakit was-was orang Jatah ni, tak boleh nak bini. Dia tidak akan boleh hanya. Pasal dia tidak ada keyakinan kepada diri dia sendiri. Itulah yang sedang berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin hari ini, menyebabkan dia nak toksik. Sekali-sekali berok duit. Cicing 24 juta Amerika tu bukan Malaysia. Cicing ni kecil kau besar cicing ni. Cicing ni kecil kau besar. Cicing ni orang pakai jari, kau pakai di pohon. Kalau pakai di pohon mungkinlah 70 juta ni boleh kita terima sikit. Yang pakai di jari mani. Tetapi 70 lebih juta. Rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, seluruh dunia tak boleh terima. Tak boleh terima. Hakikat ada orang lain. Kita tak boleh terima. Oleh sebab itu, apabila merasai majoriti rakyat Malaysia sudah beri sokongan kepada UMNO Barisan Nasional, Perdana Menteri kita jadi kelam kabut. Perdana Menteri kelam kabut tak apa. Bekas Perdana Menteri ni supaya bawa kena katuk. Banyak dia orang ni duk kecek dalam TV pada Najib. Polos senyap rilek polosnya. Dia tak ada buat dosa. Banyak pasal masa dia jadi Perdana Menteri tu. Banyak. Dia ada lagi berapa kalinya polos ni dia tahu dah. Mak mana halal, mana haram ni dia tahu. Tetapi apabila seseorang itu terlalu lama kita bagi peluang untuk dia berkuasa, dia sudah tidak boleh beza hak mana halal, hak mana haram, hak mana makruh. Dia tertukar habis. Bagi dia tak ada hak haram, semua halal. Bagi dia terima rasuah tidak rasa bersalah. Sebab apa? Terlalu biasa terima rasuah. Sudah tidak rasa bersalah. Itu yang berada dalam pemikiran pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Perdana Menteri kita dan bekas Perdana Menteri kita sibuk sehingga bagi dia meracuni kepala otak terutamanya orang-orang Melayu. Dia menjadikan orang-orang Melayu ni pening kepala habis. Dia kata, kalau UMNO habis Melayu. Kalau UMNO habis Islam. Kalau UMNO habis raja-raja. Buat ni nak jadikan negara sini negara komunis. Allah tu diajar kata-kata. UMNO raja tu dia lawan siapa? Dia lawan calon PAH. Bapa calon PAH ni bukan Melayu kan? Calon PAH hak tanya dengan UMNO tu bukan Melayu ke? Orang Bangla bapa calon PAH. Melayu lah juga calon PAH. Dia lawan dengan dia. Bila lah Melayu UMNO tu halus, Melayu PAH ni benar. Maka Melayu PAH lah akan ganti UMNO. Dah. Dia pusing, dia kata, bila UMNO kalau tak ada orang nak jaga Melayu. Tak ada orang nak jaga Islam. Jangan rusilah UMNO. Ambo yakin Melayu PAH akan jaga orang Melayu jauh lebih baik daripada yang dijaga oleh orang-orang Melayu UMNO. Betul tak? Sebab puak ni dia baru. Puak tu dia lama. Dia terima 55 tahun. Mandat yang diberi oleh rakyat tu bukan sebagai satu amanah dan tanggungjawab.
dia anggap itu sebagai satu kuasa yang diberi oleh rakyat kepada dia untuk menjadikan dia orang yang kaya raya, peluang untuk dia mengumpul segala khazanah hasil negara kita untuk dia boleh. Sebab itu kita dapati hutang negara kita sudah mencecah hampir 600,000 juta. 6 bilion. Pak Limonnya dekat 5 ratus bilion. 500 bilion itu 1 bilion pun 31 tahun lebih kali lah pun tak tahu lama mana banyak PC tu. Hutang negara kita kalau mau kau banyak. Pasal apa? Negara kita ni susuk apa? Negara kita ni tak ada tepat pada pasir. Tanah pasir gini konyong tumbuh. Ubi ubuk bertokok-tokok. Ubi kayu tumbuh. Saya tak sebab lepas tu. Yang naik tumbuh juga. Tuai tanah lenduk tempat ubi kayu. Nak royak negara kita ni bumi yang subur. Kita ada ketuk, kita ada kelapa sawit, kita ada hasil balut, kita ada minyak, kita ada gas, kita ada berbagai-bagai hasil komuniti negara kita. Banyak, tetapi pendapatan yang begitu banyak, terutama dari sumber petroleum, di mana 100 bilion setahun lebih kurang, hasil yang diterima masih tidak mencukupi, di mana kerajaan UMNO Barisan Nasional terpaksa pinjam lagi daripada pihak yang ketiga untuk menampung perbelanjaan yang besar digunakan oleh mereka. Dia kata, tanpa UMNO Barisan Nasional kita pinjam, kita buat pembangunan. Pembangunan apa? Nya, 5 juta jadi 20 juta. Bukan pembangunan dah. Pembaziran dah diambil untuk dia kayakan ekonomi dia. Hak ni kita kena tamatkan. Penyakit ni lah yang tidak boleh kita hapuskan. Penyakit ni negara kita ni berada di nombor 10 dalam dunia ni. Kuat rasuah. Nombor 10. Nombor 1 tak rasuah. Bukan jok lah, kurang. Nombor 2, nombor 3 ni negara yang kurang rasuah. Tetapi negara kita duduk nombor 10. Dulu 5/4 lah digrosor duduk nombor 10. Sejak Perdana Menteri baru yang ambil alih daripada Polo duduk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Banyak hutang. Buat apa hutang? Kerana pendapatan negara tidak cukup. Kita kena pinjam lagi untuk membangunkan negara. Kita lock dia pergi lama-lama, negara kita akan jadi bankrupt. The end. Bankrupt negara. Maksud dia. Oleh sebab itu, pokok Pakatan Rakyat ini tidak rela nak suruh kuasa pada dia. Negara sudah bankrupt. Jadi, PRU 13 ini peluang yang terbaik untuk kita bagi peluang kepada Pakatan Rakyat. Beki keadaan. Kerana kita jamin Pakatan Rakyat ini mampu untuk menunjukkan satu contoh pemerintahan yang jauh lebih baik daripada UMNO Barisan Nasional. Kita ambil contoh negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat, mula-mula dia ambil dulu hutangnya banyak. Terutama Pulau Pinang. 700 lebih juta. 700 juta. Tetapi dalam masa 4 tahun, Ketua Menteri Lim Guan Eng memerintah, dia bayar hutang ni sudah lebih daripada separuh dia bayar. Semata je dia bayar. Tetapi negeri-negeri yang terus belum diperintah oleh Barisan Nasional, contohnya Pahang ni banyak. Balok dia banyak macam-macam. Hasil bumi dia, kelapa sawit dia banyak. Pedak besar duduk di Pahang. Tetapi hutang kerajaan Pahang sudah mencecah 2 bilion. Kalau mau kau banyak hutang. Kita nak bandingkan dengan pendapatan kita. Kalau pendapatan keluarga kita 5,000 sebulan. Banyak tak 5,000 sebulan? Pendapatan keluarga kita 5,000 sebulan. Tetapi kalau kita belanja 8,000 sebulan, kita jadi miskin ke kaya? Miskin lah. Tetapi kalau pendapatan kita hanya 3,000 sebulan, tak kita belanja 2,000 sebulan, kita boleh ciptakan di situ. Inilah yang diamalkan oleh negeri-negeri Pakatan Rakyat, terutama negeri Amor sendiri, negeri Kelantan. 22 tahun untuk guru mentor, berjaya mentor dia. Sedangkan pentadbiran urusan perbelanjaan negeri Kelantan setahun hanya 400 juta. Terengganu 2 bilion setahun. Tak cukup. Tak bilion, 2 bilion banyak. Beli beluk, kita tahu berapa belah ribu sekor. Beluk
kata beli belut RM800 ya sekor boleh buat naiknya sari 4 gelap. Tetapi belum yang dibeli oleh gajah negeri Terengganu ni mahal sekali dalam dunia. Pecah rekod dunia. Belum dia tu mahal. Tu, nak rakyat tu. Jadi, rakyat sudah bersedia untuk menukar kerajaan apa yang dibuat oleh kerajaan. Apa Barisan Nasional, dia tidak ada jalan lain. Dia guna khidmat buat something. Dia guna khidmat something, duduk buat kaca pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Buat sabotan program-program yang dianjurkan oleh pakatan-pakatan rakyat ni, dia buat sabotan. Kereta bah Anwar Ibrahim tu tak jadi bah, jadi kereta galur. Pakat Simucan, pakat Pelekor Batu, hasil lepuh cumi. Ni. Dan tidak apa ada siapa yang kena tangkap. Tidak ada siapa yang kena tangkap. Gambar. Tok Guru Amor, Tok Guru ni anti. Lagi pacar tu sini atas selebih Tok Guru. Obek dalam Tok Khabar. Tunjuk dalam YouTube. Tak ada salah apa kena itu. Tetapi apabila sambutan di amal kemerdekaan baru-baru ini, ada orang yang pijak gambar najib, ada orang yang tunggih punggung kepada gambar najib. Pagi esok, pagi lagi kena igak. Oh, cekak boleh. Igak selalu. Bila ada budak-budak mak nakal, ambil bendera yang bukan bendera Malaysia, tunjuk perjuangan kemerdekaan dulu, dia pun bendera ni PKMN, PKMN, Parti Kebangsaan Melayu Melayu ni, dia pun bendera ni Sang Sakra Bangsa, dia pun bendera tu. Dia kata Pakatan Rakyat nak tukar bendera Malaysia, Pakatan Rakyat nak tukar lagu negara pun, Pakatan Rakyat nak buat macam-macam. Sedangkan dia guna slogan janji ditepati. Janji ditepati apa? Janji nak buat lebuh raya di Kelantan sejak 2005 dulu lagi. Hingga hari ini tak buat-buat tepati ke lah itu. Sehingga Tok Guru kata kita buat sendiri. Orang rabu dia kata tipu rakyat dan orang apa putih demo. Tipu apa? Bila Tok Guru kata dia nak buat, dia buat. Buat tak kita dah. Buatlah sikit-sikit dulu. Amor pun demo juga. Pasal Tok Guru kata, siapa yang demo untuk buat jalan ni, dia akan mendapat pahala yang berpanjangan. Sehingga jalan ini digunakan, sehingga hari akhirat, hari kiamat nanti, jalan dimusnah. Sebelum dia musnah, selama itu digunakan, orang yang menderma akan mendapat pahala. Amor selalu pakai gerung kuah, Wilma Keloya. Amor nak juga. Oh, ni Cina ni. Pak, orang Melayu, orang Islam, dia buat apa lagi? Pakat-pakatlah demo. Dah. Demo lah. Penimpala janji ditepati slogan. Puan ni tidak janji ditepati. Kita bunuh slogan kita sendiri. Bunuh slogan kita sendiri. Ya, maka dia takut untuk istihad. Bila nak buat parlimen? Sebab amo yakin, amo percaya, bubar saja parlimen, gambar, saing-saing amo, memo amo, dalam parti gerakan juga akan keluar daripada komponen Barisan Nasional untuk memberi sokongan pada parti-parti dalam Pakatan Rakyat. Amo tahu dah, pasal amo pergi Sokmo, tempat perhimpunan agung, parti gerakan dulu, akhir sekali amo pergi juga. Amo kata, parti kita sudah disabotah oleh parti lain. Parti yang untuk nak berjuang merebut jawatan Ketua Menteri Pulau Pinang tu, UMNO dia nak. Sedangkan gerakan yang pegang, dia tak say dah. Dia nak ambil clear. Dia buat kerja, dia buat sabotah. Sehingga akhirnya, saja berlaku. Halo. Pulau Pinang dimenangi oleh DAP kerana UMNO yang mensabotah parti dalam komponen Barisan Nasional. Amo tanya, perwakilan, siapa yang sabotah parti kita? Orang-orang PAS kok? Tidak belakang dia kata. Orang DAP kok? Tidak. Orang keadilan kok? Tidak. Amo tanya, siapa? Semua jawab. 2,100 orang perwakilan. Orang duduk dalam Dewan Wawasan pada masa itu. Semua jawab, Amo pun tunjuk tanya tamu muka pemimpin nak tak. Buat dia mau dengar apa tu? Apa tu kata? Amo tanya, Mengo muka belakang, popo tu. Mengo muka.
suku dia putih, baru muka. Puak-puak awak ni bukan puak awak, amba tak guna puak awak ni kata. Amba kata puak pemimpin dalam parti gerakan ni semuanya menjaga kepentingan diri sendiri, tidak pernah jaga kepentingan rakyat. Ya, kata. Cakap tu. Dia setuju dengan amba kata. Betul tak? Dia setuju sebab tu amba yakin orang-orang Cina sudah lagi tidak memberi sokongan. Amba nak seru kepada orang-orang dalam pemimpin-pemimpin dalam parti gerakan, keluarlah cepat-cepat. Tak usah duk tahan lah barisan nasional itu. Parti itu sudah tunggu tarikh untuk dikebumikan apabila sampai PRU 13 nanti. Tak usah nak belajar lah. Pokok ni tak akan belajar. Amba yakin kalau lah pemimpin Pak Isyihak keluar daripada Pakatan Rakyat hari ini, esok Najib Isyihak lalu bubar parlimen. Tetapi tak tubik, membelajar lagu mana pun tak tubik. Tak usah bui lah tak guru, ada nak sama. Kalau dulu tupak, di Kelantan tu, kata, pakar orang Melayu, pakar DAP haram. Pasal DAP kapi harbi. Pasal DAP kapi harbi, pasal DAP tolak hukum hidup. Dia kata, weh lah DAP tolak hukum hidup. Memang lah kapan sih, dia bukan orang Islam. Tahu mana? Mula suruh kapan sih sokong. Kapan sih dia tidak sokong lah sebab dia kata hukum hidup tu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Maka dia tidak sokong. Tok Guru ni kata, siapa-siapa sokong orang Melayu Islam, sokong DAP haram. Pasal kapihan, pasal tolak hukum hidup. Najib tolak lagu mana? Najib tolak lagu mana? Kapan sih tak apa? Najib sing dengan Najib sing apa kata tolak? Bukan apa-apa. Kapan sih dia tolak? Dia tak tulis surat kata gurunya Aziz. Jangan laksanakan hukum hidup. Kalau tidak, kerajaan pusat akan ambil tindakan ke atas kerajaan negeri Kelantan. Tulis surat pada Tok Guru Aziz. Bakal Menteri Kelantan. Apabila tahun 90, pas merampas Kelantan daripada pimpinan UMNO Barisan Nasional, Ugu kapasi. Dia tahu Guru. Dia kata gitu dah. Tok Guru tu kata, tak boleh haram. Tak boleh. Dia tak boleh berlaku. UMNO tak boleh juga. Jawab dia. Dia tak boleh juga. Kau mana? Oh, dia tak sabar. Dia dengar kapasi tolak. Dah, kau jual toilet tolak. Dia tak ulang. Jual toilet tolak juga. Tapi jual toilet tolak, kita tak boleh nak kata dia. Pasal jual toilet, dia tak tahu. Dan dia tidak faham apa itu hukum wuduk. Jual toilet tak faham. Bagi jual toilet, hukum wuduk ni gerak. Takut mana-mana tempat boleh gerak. Dan mau kenal tak jual toilet? Raja tengok tak bila dia? Tak percaya kata-kata tu. Pasal kamu tengok dulu. Jadi tuan-tuan dia ingat. Kalau kita curi, gak tangan, sepak orang, gak kaki, jelek lidah orang, gak lidah, buat gapo-gapo orang, mana orang salah tu, kena gerak juga. Tu dia silap faham. Dia silap faham. Jadi jangan kata apa lah dia tu, tak apa. Dimaafkan. Dah, dimaafkan. Tetapi hamba sebut dua singkat itu pasal apa dia tahu? Itulah menyebabkan mereka sudah jadi kelam kabut, terpaksa hukum saksing-saksing, nak kawal, nak mewujudkan keadaan huru-hara dalam pentadbiran negara kita. Kerana bagi Mahathir dia kata, tukar kerajaan pusat adalah bahaya besar. Najib kata, kalaulah Pakatan Rakyat boleh mengalahkan UMNO Barisan Nasional, negara kita akan jadi kelam kabut, dia kata. Dia kelam kabut betul. Kalau bahaya besar, kau dia juga lah. Mahathir kata bahaya besar. Bukan bahaya besar kepada rakyat biasa. Bahaya besar kepada pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab kita dalam pilihan raya ada benar ni biasa. Orang bola ada. Tetapi kalau UMNO Barisan Nasional mengamalkan satu pilihan raya yang bersih, dan dia bersedia untuk serah jawatan secara terhormat bila dia kalah.
Adakah ada berlaku urut? Dah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Najib bahawasanya UMNO Barisan Nasional akan mempertahankan Putrajaya hingga ketitisan darah terakhir. Sudah. Tetapi dia tak khabar. Dia ingat oleh 9 lembu tu. Sampai titik akhir kali baru lembu tu mati. Dah. Titisan darah terakhir ni ialah apabila daging itu sudah dikicau-kicau nak bubuh naik kawah dah. Tu baru titisan darah terakhirnya. Dan sebagai seorang Perdana Menteri, beliau tidak boleh bercakap demikian. Dia tidak boleh kata begitu. Dia kata kita ada askar, kita ada polis. Oh, kita akan lawan. Askar pun bukan nak suruh pegangan aja. Dia ingat askar, polis, ada anak ngaji di IPT, orang janji nak apa PTPTN tu, dia sokong UMNO belakang. Memang lah polis dia wakil hijau tu, seolah-olah dia ni menerima arah-arah daripada bos dia. Tetapi selepas ini, kalau UMNO Barisan Nasional kalau bukan Nishamuddin Hussein Ondo kau jadi Menteri Dalam Negeri, mungkin Mak Sapu dah jadi Menteri Dalam Negeri. Maka tak habis lah. Kau tengok-tengok tu. Pasalnya kepala lutu. Tu Haji Mak Sapu tu kena masuk ke sini tu. Yang tepung dia kata polis. Tak ambil. Jadi, oleh itulah juga kita guna. Bila kita benar, kalau tukar polis lain. Jangan tukar, oleh itu juga. Habis cakap kita tukar apa? Uniform dia, minggu kita tukar hijab. Jadi Amo kata pada patut dah setakat tu hari ni untuk pergi Amo, kerana sahabat Amo ni dia modal banyak pada Amo lagi. Dia nak royak adik patut malam ni. Jadi Amo harap di hari 13 ni kita tidak lepas peluang, kita kena pastikan Putrajaya kita dapat. Kerajaan Terengganu pas rampas. Dun Batu Rakit pas rampas. Amo tak saya dengar. Tempat lain semua benar. Batu Rakit kalau Allah lepas ni sesat atau mudah pokok kita. Jadi sebelum ini kita kena pastikan Dun Batu Rakit akan dirampas oleh Pakatan Rakyat. Akan dirampas oleh Pakatan Rakyat. Boleh tak? Bagus. Amo rasa setakat itu dulu ucapan Amo pada hari